Ya, kemudian disuruh cek. Ya, sebenarnya saya 我 sudah 们在车的调 sebelum 查， disuruh cek saya sudah curiga kemungkinan ini batu ginjal. 但是我在检查的时候，我就有一个怀疑，可能我中了这个胆石， Gejalanya itu sama. 因为它的差不多， Dan benar setelah dicek di awal cross ternyata itu memang batu ginjal. 检查了以后就真真实实这是个肾的石头。 Dan akhirnya saya putuskan saya ke Malaysia saja ya, ke mahkota untuk mengambil batu ginjalnya ini. 我又做一个决定，我去马来西亚马高达那边开刀。 Dan ternyata setelah sampai di sana, 但是我到那边的时候， apa yang saya pikirkan selama ini pengalaman 10 tahun lalu dengan cara itu untuk menyelesaikannya ternyata berbeda. Ya. 因为我以为我10年前用解决的方式来解决，但是就不一样了。 Dokter itu bilang itu cara yang kamu pikirkan itu kalau 10 tahun lalu kamu datang ketemu saya ya, saya saranin kamu pakai cara itu. 如果你10年前你来见我的时候我就用10年前那个方法跟你医治。 Tapi sekarang ada yang lebih canggih lagi katanya. 现在比较高科技。 Dan hampir semua itu pakai cara ini, lebih bagus, lebih aman dan lebih bersih. 现在我们就用这种新的科技，这个比较容易。 Dan saya puji Tuhan, saya bersyukur pada Tuhan ya. 我感谢上帝。 Akhirnya semua operasi ini bisa berjalan dengan lancar. 因为我的开刀就顺利了。 Nah, setelah operasi ternyata harus pasang selang sementara ya dari ginjal yang menghubungkan sampai ke kantong kemih gitu. 因为开刀了以后，就用一个管子把这个血通到 Ya supaya selama 尿道。 pemulihan itu air kencing ya dan air seni dari ginjal itu bisa tetap lancar mengalir. 因为我的尿道就能够通过，能够尿出来。 Nah kata dokter, setelah 2 mingguan nanti kamu balik sini, baru nanti selang itu dicabut. 2个星期后你来的时候，这个管就能够拿出来了。 Jadi saya harus hampir 20 hari ya. 我大概有20天在马来西亚。 Baik, mari kita kembali ke firman Tuhan. 今天我们要回去再讲。 Pagi hari ini temanya adalah Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. 今天要讲的题目就是无损节，这个圣灵降临。 Saudara, hari ini kita merayakan Pentakosta. 今天我们纪念这个无损节， Yaitu 50 hari 50天。 Perjanjian Baru Pentakosta adalah 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. 无损节就是在新约的时候，耶稣基督复活了50天以后， Atau 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus. 或者是10天耶稣升天了以后。 Baik, Bapak Ibu sekalian, 亲爱的主内弟兄姐妹们， saudara-saudara, Thomas Alva Edison, Thomas Alva Edison， bukan Edison yang ini ya. 不是这个 Edison， Ya, Thomas Alva Edison adalah penemu lampu listrik di abad yang ke-19. 这个爱迪生是这个创造这个电灯的人。 Mungkin tidak pernah dia terpikir dalam pikirannya bahwa karyanya, penemuannya ini mempengaruhi hidup banyak orang. 因为这个他以前也没有想到，因为他的创造使到这个人类能够有很大的影响。 Saudara setuju? 你们同意吗？ Penemuan Thomas Alva Edison itu sangat mempengaruhi kehidupan kita hingga hari ini. 因为爱迪生他所创造的这个灯对我们的生活很大的影响。 Bayangkan seandainya dia tidak menemukan lampu listrik, mungkin sampai hari ini di malam hari kita masih harus pakai apa? Pakai lilin mungkin. 如果他没有创造这个电灯的时候，可能我们晚上的时候用这个蜡烛。 Nah, hal yang sama terjadi pada sekelompok orang, 就是一部分的人， yaitu murid-murid Yesus dan pengikut yang lain. 耶稣基督的门徒，还有别的跟随耶稣的人， Melalui mereka, 经过他们， melalui hidup mereka mempengaruhi hidup banyak orang. 因为经过他们
影响到很多人的生活， termasuk saudara dan saya. 包括你们跟我。 Loh, 哦， bagaimana bisa murid-murid itu 为什么这个门徒能够这样呢？ punya pengaruh dalam hidup saya saat ini? 对我们的生活有什么影响呢？ Saya tidak pernah bertemu dengan mereka. 因为我不曾经见过他们， Saya tidak pernah ke Yerusalem. 我不曾经去耶路撒冷， Saya ada di Batam di Indonesia, sangat jauh dari Israel. 我在巴当印度尼西亚跟以色列很遥远， Jadi bagaimana mungkin 哪里可能？ mereka punya pengaruh dalam hidup saya? 哪里可能他能够在我的生活上影响我们？ Saudara-saudara sekalian, 亲爱的主内弟兄姐妹们， saudara percaya atau tidak, 你相信还是不相信？ saudara dan saya bisa mendengar tentang Injil 我们能够听这个圣经经验， dan menjadi orang percaya, 能够成为相信上帝的人， ya, itu karena ada hubungannya dengan peristiwa 因为这也就是有经过这个发生的事情， 2000-an tahun yang lalu. 2000年的事情。 Apa yang terjadi di Yerusalem dan terjadi kepada murid-murid dan pengikut Yesus 什么 yang 事 lain. 情在耶路撒冷发生的事情呢？ Karena dari situlah, ya, 就是从那里起， Injil disebarkan ke seluruh dunia. 这个上帝的话传到全世界。 Ya, saudara mau percaya atau tidak percaya? 你相信还是不相信？ Kenapa Injil bisa tersebar di seluruh dunia? 为什么上帝的话能够传到全世界呢？ Karena peristiwa 2000-an tahun yang lalu yang terjadi di Yerusalem. 就是2000年在耶路撒冷发生的事情。 Hari ini kita mau belajar peristiwa itu bagaimana Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. 今天我们要学习就是在无笋节的时候圣灵降临的事情。 Mari kita baca di Kisah Para Rasul 我们读《使徒行传》 pasal yang kedua 第2章 ayat 1 sampai 13. 第1节到第13节。 Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai 13. 使徒行传第2章第1节到第13节。 Saya yang akan membacakan untuk kita semua. 我为大家读。 Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. 使徒行传第2章第1节到第13节。无笋节到了，门徒都同心地在一处，突然从天上响声下来，好像一阵大风吹过，充满了他们所做的房子的屋子，又有石头如火焰显出
来，分开落在他们个人头上，他们就都被圣灵充满，按照灵所赐的口才说起别国的话来。那时有清晨的犹太人从天下各地各国来，往在耶路撒冷。这声音一响，众人都来聚集。个人因为听见门徒用众人的相谈说话，就甚纳闷，都惊讶稀奇，彼此说：看哪，这说话的不是那加利利人吗？我们个人怎能听见他们说我们生来所用的相谈话呢？我们伯提亚人、马代人、以兰人和往在美索不达米亚、犹太、加多家、本都、亚细亚、富里加、防非利亚、埃及的人，并靠近古利奈的利比亚一带地方的人，从罗马来的克里中，或是犹太人，或是进犹太教的人，克里特他阿拉伯人，都听见他们用我们的相谈讲说神的大能。众人就都惊讶猜疑，彼此说：这是什么意思呢？有人讥笑说：他们无非是说这新酒灌满了。阿们。Pertama-tama Lukas, ya Lukas adalah penulis dari kitab Kisah Para Rasul. 这个使徒行传是路加所写的。Lukas memulai dengan sebuah informasi bahwa ada orang-orang percaya yang sedang berkumpul di suatu tempat, ya, sebuah rumah dikatakan pada hari Pentakosta. 就是在无始节的时候，门徒们聚集在一起。Kenapa mereka berkumpul? Tentu pasti ada alasannya. 为什么他们聚集在一起呢？当然是有他们的理由。Kalau kita baca di pasal yang pertama Kisah Para Rasul, 我们的使徒行传第1章的时候， Lukas menjelaskan bahwa setelah Yesus bangkit dari kematian, 耶稣基督从复活了以后， selama 40 hari berkali-kali Ia menampakkan diri kepada murid-muridnya. 40天的时间，他很多次显现给他的门徒们看， untuk membuktikan bahwa Dia benar-benar bangkit dan hidup. 他证明他真正是复活，也是活的上帝。 Bahkan Yesus makan bersama dengan mereka. 耶稣基督跟他们同坐一起吃， Dia berbincang-bincang dengan mereka banyak hal. 跟他们讨论很多的事情。 Jadi Yesus membuktikan bahwa Dia benar-benar hidup. 因为耶稣基督证明他真实他已经复活了。 Kemudian Tuhan Yesus memberikan perintah. Ada 2 perintah kepada mereka. 耶稣基督就吩咐他的门徒。 Yang pertama yaitu mereka harus menjadi saksinya di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. 因为他要做耶稣基督的见证。 Kemudian yang kedua, mereka harus tetap tinggal di Yerusalem, harus tetap bersama, tidak boleh meninggalkan Yerusalem. 他们仍然要住在耶路撒冷，不可以离开耶路撒冷。 Karena Roh Kudus akan dicurahkan kepada mereka. 因为这个圣灵要充满他们。 Nah, setelah memberikan perintah itu, kemudian Tuhan Yesus terangkat ke surga. 因为耶稣基督吩咐这些事情了以后，他就升天去了。 Mereka pun pulang, mereka mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka. 他们就回去，就跟随着耶稣基督所吩咐他的去做。 Mereka kembali ke Yerusalem, mereka berkumpul di satu tempat, mereka bersekutu bersama, mereka tekun di dalam doa 因为他们 sambil menantikan Roh Kudus 他 dicurahkan. 们就听从耶稣基督的吩咐，他们聚在一起，他们等候圣灵的降临。
Dan akhirnya tibalah hari yang dinantikan itu. 因为他们就等到那个等候的时间到了。 Pasal 2 ayat 1 menuliskan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. 无旬节到了，门徒们都同心地在一起。 Ternyata hari yang akan dicurahkan Roh Kudus adalah pada hari Pentakosta. 因为圣灵有降临的时候，就是在无旬节。 Apa itu Pentakosta, Bapak 这 Ibu 个无 sekalian? 旬节是什么意思呢？ Seringkali ada kesalahpahaman ya 因 tentang 为有的时 Pentakosta. 候有错误的思想，就是无旬节的意思。 Kita selalu berpikir, kenapa disebut Pentakosta? Karena adalah hari di mana dicurahkan Roh Kudus setelah 50 hari kebangkitan Tuhan Yesus. 因为我们认为是无旬节，就是耶稣基督升天后50天，圣灵降临的日子。 Sebenarnya ini pemahaman yang kurang tepat ya, kurang tepat. Kenapa? 这是错误的思想， Karena kita berpikir perayaan Pentakosta itu ada atau diadakan karena Roh Kudus dicurahkan. 因为我们以为庆祝无旬节就是那圣灵降临的日子。 Padahal yang benar adalah 事实上， Roh Kudus dicurahkan di hari Pentakosta. 就是圣灵降临在无旬节的那一天。 Jadi perayaan hari Pentakosta itu sudah ada sebelum Roh Kudus dicurahkan. 他们庆祝这无旬节，就是当圣灵还没有降临之前，他们就有纪念这无旬节的日子。 Pentakosta itu sebenarnya adalah perayaan hari ke-50 ya. 这个无旬节就是纪念耶稣基督他升天50天后。 Hari ke-50 setelah Paskah orang Yahudi. Sebenarnya Pentakosta itu perayaan itu. 因为这无旬节纪念耶稣基督的这个受难节。 Nah, Paskah orang Yahudi itu apa? 他们这是纪念什么呢？ Paskah orang Yahudi adalah mereka merayakan keluarnya mereka dari perbudakan di Mesir. 就是他们纪念他们从这个埃及出来的这个成为这个奴仆的时候。 Jadi beda dengan kita ya, kalau Paskahnya kita merayakan kebangkitan Yesus, tetapi Paskahnya orang Yahudi mereka merayakan keluar dari tanah Mesir. 就是我们基督徒，我们纪念这个受难节，跟他们以色列他们纪念是不一样的。他们纪念是从埃及出来，但是我们是纪念耶稣基督受死。 Nah, apa yang dilakukan oleh orang Israel di hari Pentakosta? 这个以色列人他们做什么呢？在无旬节的时候， Mereka memperingati hukum Taurat, ya 10 perintah yang diberikan kepada Musa. 他们就纪念遵守这个4条诫命。 Kemudian mereka bersyukur atas panen gandum. 他们就感谢上帝，因为他们收割的时候， Dan pada hari Pentakosta mereka juga tidak boleh bekerja. 因为无旬节他们不可以工作。 Ya, jadi ini adalah Pentakostanya orang Yahudi. 就是这无旬节是这个以色列人这个犹太人他们纪念的日子。 Tetapi melalui peristiwa dicurahkan Roh Kudus pada hari Pentakosta, 就是这个圣灵降临在无旬节的时候， maka bagi kita orang Kristen, Pentakosta itu memiliki pemaknaan yang baru, 因为无旬节对我们一个基督徒是一个新的纪念日， yaitu hari ke-50就是50天耶稣基督升 setelah 天后， kebangkitan Tuhan Yesus, setelah Paskahnya kita ya. 就是耶稣基督升天，就是这个纪念这无旬节的时候。 Baik. Kemudian kita melihat tadi firman yang kita baca, bagaimana Lukas menggambarkan peristiwa pencurahan Roh Kudus itu. 因为这路加他讲述这个圣灵降临的时候的情形。 Ayat 2 sampai 4 dikatakan di situ, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. 忽然从天上
声响下来，好像一阵大风吹过，充满了他们所做的物质，又有舌头如焰显现出来，分拍落在他们个人头上，他们就被圣灵充满，按着灵所赐的口才说起变化的话来。 Saudara, kalau kita perhatikan ini sangat menarik sekali bagaimana Lukas menuliskan peristiwa pencurahan Roh Kudus itu. 如果我们小心的读，我们就看到这个路加他讲述他的圣灵降临的事情， Bahwa peristiwa pencurahan Roh Kudus itu adalah benar-benar pekerjaan Allah. 这个圣灵降临，这是上帝的作为，上帝的工作， Bukan suatu peristiwa alam ya, 不是这个世界发生的事情， tetapi benar-benar adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. 真是圣灵的工作。 Lukas tidak menulis pada hari itu sedang mendung ya, 这路加没有讲这个天上黑暗， awan gelap, 这个云很暗， kemudian ada petir menyambar, 因为这个有打雷， tiba-tiba ada angin kencang gitu 突然之间有这个大风。 ya. Lukas tidak menulis seperti itu, 这个路加没有这样写， tetapi dia menulis tiba-tiba 他说突然 turunlah suatu bunyi seperti tiupan angin keras. 从天上有响声下来。 Saudara, kata tiba-tiba ini sangat penting sekali. 这 Saudara, 个突然对我们来讲是很重要， saudara mungkin tak menyadari ya, 可能你们没有晓得， kata tiba-tiba di awal ini sangat penting sekali. 这个突然从天上声响下来， Karena ini menunjukkan bahwa pada hari itu 就是 cuaca itu sangat cerah. 因为当着这个天晴， Pada hari itu sangat baik ya, tidak ada angin ribut dan sebagainya. 那个时候天气非常的好，没有这个风， Dan tiba-tiba ada suara angin kencang dari langit. 突然之间有这个大阵的风吹过。 Jadi tulisan Lukas ini menepis ya tuduhan-tuduhan. Mungkin ada orang tidak percaya ini pekerjaan Allah, pekerjaan Roh Kudus. 因为可能有人反对这路加所写的， Mungkin mereka berpikir ini cuman keadaan cuaca pada hari itu, mungkin lagi angin ribut dan sebagainya, tiba-tiba ada angin turun gitu. 可能那天刚刚的天气不好，有风吹的时候，这个风吹下来， Ini cuma fenomena alam ya. Jadi jangan kalian mengada-ngada itu Roh Kudus turun. 这个是天气的现象，不是从天上降下来。 Saudara, tetapi cara Lukas menulis ini menepis ya, 因为这 menolak pandangan-pandangan yang tidak percaya bahwa ini adalah pekerjaan Roh Kudus. 路加他所写的这不是，这真正是从天上而来的。 Kemudian Lukas menggambarkan bagaimana Roh Kudus itu memanifestasikan dirinya, ya bagaimana caranya, simbol apa yang kelihatan pada saat itu. 因为这个圣灵降临，怎样来影响那些人呢？ Tadi dikatakan ada angin, 就是有 ya, 这个风。 ya. Memang Roh Kudus itu sering ya digambarkan seperti angin. 这个圣灵时常描写好像这个风一样， Roh Kudus dalam bahasa Ibrani adalah ruah. 因为这个圣灵讲ruang， Dalam bahasa Yunani adalah pneuma. 就是好像这个吹， Dan arti dari kata itu adalah angin, ya, 它的意思就 nafas. 是风还是 Dan dapat diterjemahkan sebagai roh. 就是把它翻译成为灵， Jadi kehadiran angin itu menunjukkan bahwa Roh Kudus hadir. 就是风的意思就是这个圣灵降临。 Kemudian tanda yang berikutnya ada lidah. Dikatakan lidah-lidah seperti nyala api. 就 Ya, 是 yang 在这 ketiga. 里有好像舌头如火焰一样显现出来， Mengapa? 为什么呢？ Bentuknya seperti lidah. 就是好像这舌头， Mengapa simbolnya lidah? 为什么好像我 Ya, 们的舌头 dituliskan 呢？ seperti di situ. Lidah artinya berbicara, 就 Bapak Ibu 是舌头 sekalian. 就是好像讲话一样， Speak, berbicara. 就是讲话。 Ya, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan berfirman, Tuhan berbicara, 上帝 maka 创 langit 造 dan bumi terjadi. 上帝创造宇宙万物，就是用他的
他所讲的话， Kalau Tuhan tidak berbicara, tidak berfirman, langit dan bumi tidak terjadi. 如果上帝没有讲话，这个世界不会被造。 Jadi simbol lidah itu menandakan bahwa mereka akan berbicara. 这个舌头的标记， Dan setelah itu memang mereka berbicara dalam berbagai bahasa-bahasa lain. 因为他们所讲的话是讲别国的话， Bahasa-bahasa yang tidak pernah mereka pelajari, yang tidak pernah mereka mengerti. 因为他们所讲的语言不曾经他们学习过，不曾经他们讲过的。 Nah, ini tanda yang kedua, lidah-lidah. Kemudian yang ketiga yaitu api. 第三就是火， Roh Kudus juga sering digambarkan sebagai api karena ia berfungsi untuk menyucikan atau mengkuduskan. 因为这个圣灵时常描写成为这个火，就是洁净的意思。 Kemudian api juga menandakan kehadiran dari Allah. 就是火的意思，就是上帝的存在。上帝 Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Musa melalui api yang keluar dari semak duri. 因为这个上帝显现给摩西看，就是在火焰那边显现上帝。 Tetapi api itu tidak memakan semak duri itu. 因为这个火不会烧这个野草。 Nah, kali ini Roh Kudus seperti lidah-lidah nyala api yang hinggap pada mereka semua. 就是好像这个舌头的火焰，就是降在他们的身上。 Tetapi api itu tidak membakar mereka. 因为这个火他们会被这个火烧着。 Kemudian tanda yang keempat dari pencurahan Roh Kudus yaitu mereka dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka berbahasa roh. Ya, mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain. 第四就是他们能够讲别国的话，被圣灵充满了。 Saudara, mengapa mereka harus dipenuhi oleh Roh Kudus? 为什么他们要被圣灵充满呢？ Karena itu memang janji Tuhan, 因为这是上帝的应许， bahwa mereka akan diberikan oleh seorang penolong yaitu Roh Kudus. 上帝 Tuhan sudah menjanjikan dan Tuhan akan menepati janjinya itu. 上帝又差派这个帮助者帮助他们。 Yang kedua, 第二， sebelum mereka menerima Roh Kudus, 当他们还没有接受这圣灵的充满的时候， tadi di awal saya katakan mereka mendapatkan perintah untuk menjadi saksi bagi Tuhan di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. 因为他们要成为耶稣基督的见证，从地基到地基。 Ya. Kemudian mereka juga diperintahkan untuk kembali ke Yerusalem dan harus menunggu Roh Kudus itu dicurahkan. 也是吩咐他们要回到耶路撒冷，等待这圣灵的降临。 Perintah yang pertama suruh kembali ke Yerusalem, menunggu mungkin tidak sulit bagi mereka. 如果叫他们回到耶路撒冷，等候这圣灵是不会太难。 Tetapi bagaimana caranya mereka bisa menjadi saksi bagi Tuhan sampai ke ujung bumi? 他们要怎样来做上帝的见证者到地基呢？ Mungkin ini yang menjadi pertanyaan ya bagi mereka, sesuatu yang sulit, sesuatu yang tidak bisa mereka bayangkan. 因为他们不能够想象这不容易能够达到的事情。 Walaupun mereka mulai bersemangat ya karena Tuhan Yesus bangkit ya dan mereka kembali bertemu dengan Tuhan Yesus. 因为他们开始兴奋起来，因为他们已经见到耶稣基督已经复活了。 Tetapi ketika disuruh menjadi saksi yang sampai ke ujung bumi, tentu ini menjadi pertanyaan besar bagi mereka. 因为要成为耶稣基督的见证者到地基的时候，这是不容易达到的事情。 Bagaimana caranya kita menjadi saksi? Kita ini orang Galilea, kita ini orang kampung. 用怎样的方法呢？我们是加利利人，我们是乡村里的人，怎样做见证呢？ Sampai akhirnya ketika Roh Kudus dicurahkan kepada mereka, 就是圣灵降临在他们的身上， dan menolong mereka bagaimana mereka harus bersaksi, bagaimana mereka harus memberitakan kebesaran nama Tuhan. 帮助他们怎样去传道，怎样讲上帝的能力。 Ketika mereka mengalami mujizat berbagai bahasa-bahasa lain, 他们有mengalami mujizat berbagai bahasa-bahasa lain, 他们能够讲别国的话， baru mereka mengerti 他们才明白 apa yang diperintahkan oleh Tuhan bagaimana menjadi saksi
sampai 上 ke 帝 ujung 吩 dunia. 咐他们怎样成为耶稣基督的见证者。 Saudara, jadi ini adalah gambaran peristiwa pencurahan Roh Kudus pada saat itu. 就是这个圣灵降临的那个情形， Terjadinya tiba-tiba. 突然间， Ya, tiba-tiba di sini artinya 突然的意思是， bahwa ini memang pekerjaan Allah. Ini bukan sesuatu karena fenomena alam dan sebagainya. 这是上帝的作为，不是这个世界的现象。 Ada tiupan angin keras yang memenuhi ruangan itu. 就是有这个风吹， Kemudian tampak lidah-lidah seperti nyala api 就是好像舌头有 yang 焰 menghidupi mereka semua. 就是降在他们的手头上， Kemudian mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. 他们被圣灵充满， Kemudian mereka mengalami mujizat, yaitu mereka berbahasa 他 dalam 们有这 berbagai 个神迹， bangsa-bangsa. 他们能够讲别国的语言， Jadi ini adalah gambaran peristiwa bagaimana pencurahan Roh Kudus. 就是圣灵降临的那一个情形。 Kemudian selanjutnya kita lihat di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13. 我们看第5到第13。 Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang, sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara-saudara sekalian, 亲爱的主内弟兄姐妹们， di bagian berikutnya yaitu ayat yang ke-5 sampai ke-13, 第5节到第13节， kita bisa melihat 我 ya 们可以看见 Lukas sedang menekankan ya 耶稣 apa yang menjadi inti ya dari peristiwa pencurahan Roh Kudus. 就是这个路加在强调这个圣灵降临的事情。 Saudara bisa menemukan di ayat 5 sampai 13. 我们可以到第五节到第13节，我们可以得到， Sebenarnya inti dari pencurahan Roh Kudus itu adalah apa? 这 Di 是 ayat yang keberapa kalau menurut 圣 saudara 灵 sekalian? 降临最重要的事情是在哪一节呢？ Ada yang bisa menjawab? 你们可以回答一下吗？ Sebenarnya inti dari pencurahan Roh Kudus itu apa? 它的重点是在哪里呢？ Apakah bahasa roh, 是不是讲方言呢？ berbahasa bahasa-bahasa yang lain, 是不是讲 berbicara 别国 dalam 的 bahasa 话？ yang lain? 是不是讲别国的话呢？ Ya, ya. Di situ dikatakan ada Asia ya. Bisa jadi ada bahasa Mandarin di situ. 就是在有这个亚细亚，就是可能也是中国。 Saudara, inti dari pencurahan Roh Kudus itu ada di ayat 11b. 最重要的是在11b ya. 11节， Berbunyi demikian. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. 都听见他们用我们相谈说，讲说神的大作为。 Jadi inti dari pencurahan Roh Kudus adalah memberitakan perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. 最重要圣灵降临是神的大作为。 Apa itu perbuatan besar yang dimaksudkan?
神的大作为是什么意思呢？ Itu adalah Injil, Bapak Ibu sekalian. 就是神的话， Memberitakan tentang Kristus. 就是讲述耶稣基督， Menjadi saksi bagi Kristus. 就是成为耶稣基督的见证者， Itulah inti dari pencurahan Roh Kudus. 就是圣灵降临 Memberitakan 最重要 Injil, 的， perbuatan besar yang Allah lakukan di dalam Kristus Yesus. 就是在耶稣基督里面神的大作为。 Kebanyakan orang selalu kalau menekankan Pentakosta itu adalah 有很多的强 bahasa 调， rohnya, ya. Iya, Tetapi betul. sebenarnya Pentakosta penekanan yang utama itu adalah pemberitaan Injil. 无损节他们时常强调，就是讲方言，但是最重要的是传上帝的话。 Kenapa bisa demikian? 为什么能够这样呢？ Kita bisa melihat ya di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. 我们看《使徒行传》第1章， Memang Roh Kudus itu diberikan dicurahkan supaya mereka bisa memberitakan Injil. 因为圣灵降临，使到他们能够传讲上帝的话。 Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi yang memberitakan Injil. 但圣灵降临在你们身上，你们就必得能力，并要在耶路撒冷、犹太全地到撒玛利亚，这到地基做我的见证。 Kemudian Yohanes pasal 15 ayat 26. Yohanes pasal 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yohanes 15， Yohanes pasal 15 ayat 26. 约翰福音第15章第 Ayat 26. 第26，但我要从父那里差安慰者来，就是从父出来的真理灵，他来了就要为我做见证。 Jadi Roh Kudus memang dicurahkan supaya mereka menjadi saksi bagi Tuhan Yesus. 就是圣灵降临，要我们成为耶稣基督的见证。 Kemudian hal yang kedua, kenapa Roh Kudus itu dicurahkan untuk pemberitaan Injil? Yang kedua, dia dicurahkan di hari Pentakosta di kota Yerusalem. 因为这无损节圣灵降临在耶路撒冷， Saudara, menjadi sangat menarik ya, 这非常的吸引我们。 bahwa Tuhan memilih 耶稣上帝选择， pada hari Pentakosta untuk mencurahkan Roh Kudus dan para pengikutnya. 就是无损节，他把圣灵降临， Tentu ini bukan kebetulan. 这不然是偶然的， Saudara, tidak ada yang kebetulan, semua sudah ditetapkan, semua adalah kehendak Allah. 没有一件事情是突然偶然的，是上帝已经规定的。 Pasti ada maksud, pasti ada tujuannya. Kenapa Roh Kudus dicurahkan pas hari Pentakosta dan di kota Yerusalem? 上帝有上帝的计划，就是在无损节降临在耶路撒冷。 Saudara, kenapa? 为什么呢？ Pertama, yaitu ini momen yang sangat tepat. 这个是最恰当的， Momen yang sangat tepat. 是 Yang 最恰当的时间。 dikatakan bahwa orang-orang Israel dari berbagai negara mereka sedang berkumpul 因为 di kota Yerusalem. 因为他们各国的人都聚集在耶路撒冷， Sejak kapan mereka berkumpul di kota Yerusalem? 他们是多久聚集在耶路撒冷呢？ Sejak Paskah 就是 sampai 50 hari ke depan, yaitu pas hari Pentakosta. 因为就是这个受难节50天以后，纪念这无损节的时候， Saudara, kira-kira ya mungkin seperti kayak orang Muslim gitu ya. 好像是回教徒一样， Pas musim haji, 就是他们在哈萨日的时候， orang Muslim dari seluruh dunia itu sedang berkumpul ya, sedang berkumpul di tempat yang namanya Mekah. 因为可能他们全部聚集在美加的那个地方。 Nah, demikian hal yang terjadi bagi orang-orang Israel dari berbagai negara. Mereka sedang berada di kota Yerusalem ya.
mereka sudah merayakan Paskah dan sampai 50 hari ke depan yaitu Pentakosta. 他们就是从各国来的，他们就聚集在耶路撒冷，等到50天的无旬节的时候， Tentu mereka menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus pada waktu itu disalibkan. 他们当然是已经见证了耶稣基督怎样被钉在十字架上， Tetapi mereka mungkin tidak mengerti. 因为可能他们不了解， Bahkan mungkin mereka mendukung penyaliban itu. Bahkan mungkin mereka ikut merajam melempar batu 可 Tuhan 能他们 Yesus. 支持耶稣基督被钉，可能他们也用石头丢耶稣基督， Mereka tidak mengerti. 他们不了解。 Mereka juga pada waktu festival ini selama 50 hari ini mereka merenungkan Taurat yang mereka menanti-nantikan Mesias. 因为他们50天在那边思想，他们等候这弥赛亚， Ya, tetapi mereka tidak mengerti. 他们不明白，他们不了解， Sampai akhirnya 50 hari kemudian setelah Paskah mereka, 因为50天以后，他们纪念无旬节的时候， di hari Pentakosta baru mereka dibukakan pengertian oleh Roh Kudus. 50天到无旬节的时候，他们打开他的心门，打开他的头脑。 Kalau kita baca di perikop seterusnya bagaimana Petrus berkhotbah dengan penuh keberanian dan penuh kuasa, 因为我 dia 们 memberitakan tentang Kristus. 因为在这里，彼得他怎样讲到，怎样见证耶稣基督的伟大， Dan 3.000 dari mereka percaya kepada Tuhan Yesus pada saat itu. 但是在那个时候，3000人接受耶稣基督。 Jadi ini momen yang sangat tepat untuk mengajak mereka berpindah dari hukum Taurat kepada kasih karunia Tuhan Yesus. 就是从那个他们犹太教能够搬到基督教， Berpindah dari perjanjian lama ke perjanjian baru. 从旧约到新约， Ya, jadi ini momen yang sangat tepat sekali. 这个重要的时刻。 Kemudian hal yang ketiga, 第三， kenapa inti dari pencurahan Roh Kudus adalah pekabaran Injil, pemberitaan Injil? 为什么第三就是这个圣灵降临，就是要见证上帝呢？ Pada saat itu tadi dikatakan bahwa mereka berbahasa roh, yaitu mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain yang dimengerti oleh orang-orang Yahudi dari berbagai negara itu yang sedang berkumpul di Yerusalem. 因为他们能够讲方言，能够讲各国的话，从别的地方来，他们懂他们的语言。 Mengapa mereka berbahasa roh dari berbagai bahasa-bahasa negara lain itu? 为什么他们讲方言的时候能够讲到别国的话，别国的人能够听，能够了解他们的话呢？ Yang pertama, 第一， karena orang-orang Yahudi dari negara lain itu mereka sudah mempunyai bahasanya masing-masing yang mereka lebih mengerti. 因为犹太人他们从别国来的时候，他们有自己的语言，他们了解的语言。 Mereka lebih mengerti bahasa di negara mereka tinggal daripada bahasa nenek moyang mereka, ya, bahasa Yahudi, bahasa Ibrani. 因为他们从别国来，他们比较了解他们乡村的语言，比较不了解这个犹太人他们的祖宗的话。 Contohnya kayak kita orang Indonesia, orang Tionghoa di Indonesia. 好像我们是在印度尼西亚的华人， Kita lebih mengerti orang berkata-kata atau berbicara kepada kita dalam bahasa Indonesia daripada bahasa Mandarin, ya, bahasa Chinese. 就 Betul? 是我们在印度尼西亚的华人，我们比较了解，我们用印尼语来跟我们讲话，我们比较了解过他用华文跟我们讲。 Apalagi kalau saya ketemu orang Cina di Cina darat itu, kalau ngomong sama kita itu sulit sekali kita mengerti. 如果我见到那中国人，他们跟我讲话，我就更加的不明白。 Walaupun saya bisa sedikit-sedikit ya Mandarin, 虽然我能够了解一点点的这个华文， kita lebih gampang bahasa yang kita memang sejak kecil kita pakai bahasa itu. 因为我们比较容易了解，我们从小就用那个语言。 Nah, ini tujuan yang pertama. Yang kedua, 第一个目的， kalau Injil hanya diberitakan di dalam satu bahasa, 如果上帝的道只是用一个语言而已， yaitu bahasa orang Yahudi, 就 orang 是 Israel, 就是犹太人的语言而已， maka akan membuat sebuah persepsi seolah-olah bahwa Injil itu memang hanya untuk satu bangsa saja. Keselamatan itu hanya untuk satu bangsa. 就是好像这个救恩只是给犹太人而已，一
个种族而已，不是 Nah, 给 ini 我。 bukan kehendak Tuhan. Dikatakan bahwa beritakan sampai ke ujung bumi. Jadi kehendak Tuhan bahwa Injil itu harus diberitakan ke seluruh tempat. 因为 Seluruh suku dan bangsa harus bisa mendengar Injil. 因为上帝的话要传到地基，所有的人都要明白。 Ya, jadi Injil bukan hanya untuk satu bangsa. Keselamatan itu bukan hanya diberikan untuk satu bangsa, tetapi untuk seluruh bangsa. 因为上帝的道不是用一个种族，是用全世界的种族。 Ketiga, 第 ya, 三， ini adalah kesempatan yang baik supaya Injil itu bisa disebarkan ke seluruh dunia. 因为这是很好的个机会，直到上帝的道能够传到全世界。 Orang-orang Yahudi dari berbagai negara itu yang sedang berkumpul di Yerusalem selama 50 hari. 就是那犹太人能够聚集在这个耶路撒冷， Setelah Pentakosta mereka akan kembali ke negaranya masing-masing. 因为无旬节过后，他们要回到他们自己的国家。 Mereka sudah mendengar Injil, mereka sudah menerima Kristus, percaya kepada Kristus. 他已经听了上帝的道，他已经接受耶稣基督了， Mereka juga sudah menerima Roh Kudus. 他们已经接受了这个圣灵的充 Maka 满。 ketika mereka pulang, mereka juga akan memberitakan Injil di negara-negara mereka. 如果他们回到他们自己的国家，他们也传讲 Mereka 上 akan 帝的道， memberitakan kepada suku-suku bangsa yang lain di negara itu. 他也把上帝的道传讲给别的国家、别的民族知道。 Jadi ini kesempatan yang sangat baik sekali. Bagaimana supaya Injil itu bisa disebarkan ke seluruh dunia. 因为这个机会是非常的好，能够把上帝的道传到全世界。 Saudara, jadi dari tanda-tanda itu kita melihat bahwa memang pencurahan Roh Kudus itu penekanannya adalah bagaimana memberitakan Injil. 就是圣灵的充满，就是要把上帝的话、上帝的道传到全世界。 Lalu apa relevansinya bagi kita saat ini Bapak Ibu 对 sekalian? 我们每个人有什么反应呢？ Yang pertama yaitu kita bersyukur kepada Tuhan 第一，我们要感谢上帝， bahwa melalui peristiwa pencurahan Roh Kudus, 经过这圣灵降临的事件， Injil disebarkan ke seluruh dunia. 上帝的道传到全世界， Sehingga saudara dan saya hari ini yang jauh dari Israel, 就是你跟我要装置远离这个以色列， kita bisa ikut mendengar Injil dan percaya kepada Tuhan Yesus dan kita diselamatkan. 我们可以听上帝的道，我们可以相信耶稣基督， Saudara, kita patut bersyukur kepada Tuhan. 是不是我们应该感谢我们的上帝呢？ Yang kedua yaitu kita harus belajar menanti janji Tuhan. 我们要等候上帝的应许， Para murid mereka senantiasa menanti 因为他的门徒都在那边等候， Roh Kudus untuk dicurahkan. 等候这圣灵的降临。 Mereka tidak diberitahu kapan tepatnya waktu 他们没有讲 pencurahan 什 Roh 么 Kudus 时候 itu. 圣灵降临， Mereka hanya dikatakan bahwa tunggu, nanti kamu akan dicurahkan, kamu akan menerima Roh Kudus. Mereka dengan taat mereka menanti. 只是吩咐他们有等候，他们就在那边等候圣灵的降 Kalau 临。 saudara hari ini berdoa, saudara menerima janji Tuhan di dalam hidupmu, 经 percayalah dan taatlah bahwa Tuhan pasti akan menepati janjinya. 因为我们今天又向上帝祈求，我们要等候上帝，上帝人 Amin, Bapak Ibu 回 sekalian. 应我们的祷告。 Ya, percayalah dan taatlah untuk menanti janji Tuhan. 我们要顺服，我们要等候上帝的。 Dan yang ketiga yaitu kita harus seperti para murid, yang orang-orang percaya yang lain, kita juga harus memberitakan Injil. 因为我们要像耶稣基督的门徒，我们也要传讲上帝的话。 Kalau kita memang sudah dipenuhi Roh Kudus, kalau kita sudah percaya kepada Yesus, maka kita harus memberitakan Injil, Bapak Ibu 如果 sekalian. 我们被圣灵充满，我们已经相信耶稣基督，我们要把上帝的道传出去。 Mungkin saudara ragu, mungkin saudara takut, saudara bertanya-tanya, saya sudah beritakan kepada orang ini, tetapi tidak ada respon yang baik. Sepertinya nggak ada gunanya saya memberitakan Injil kepada dia. 可能我们怀疑，我们盼望，我们已经把道传给那个人，但是那个人仍然没有相信耶稣基督。 Saudara, tidak ada yang tahu, saudara, hanya Tuhan yang tahu. 我们不知道，只是上帝知道而已。 Yang penting kita lakukan tugas kita, kita beritakan, kita percaya bahwa firman yang kita beritakan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. 最重要的是，我们就顺服上帝，我们把道传出去，
我们在那边等候。 Seandainya kita mendapatkan cemooh dari orang yang kita beritakan Injil, 我们别人有讲我们的坏话， hal yang sama juga dialami oleh murid-murid. Mereka dicemooh, mereka dikatakan, ini sedang mabuk ini. 因为他的那个门徒的时候，那个时候也是被他们轻视了，他们讲是不是他们被酒灌醉了？ Tetapi apakah mereka mundur, mereka tawar hati? 是不是他们已经心灰意冷了？他们退了？ Tidak, Bapak Ibu. 没有， Justru mereka semakin semangat ya. 他们更加的坚强。 Jadi hal yang ketiga yaitu kita harus memberitakan Injil. 我们有传讲上帝的道， Amin. Yang pertama yaitu tadi kita harus bersyukur kepada 我 Tuhan. 们有感谢上帝， Yang kedua kita harus taat menanti janji 我 Tuhan 们 di dalam 有 diri 顺 kita. 服等候上帝， Dan yang ketiga yaitu kita harus ikut memberitakan Injil. 我们有跟作用，我们有传讲上帝的话。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Tuhan, terima kasih ya Tuhan. 上帝，我们满心感谢你。 Pada hari ini melalui firman-Mu ya Tuhan. 今天经过你对我们讲话， Kami mengerti satu hal yaitu isi hati-Mu. 我们明白一件事情，就是我们知道你的心意。 Isi hati-Mu adalah membawa banyak jiwa-jiwa untuk percaya kepada Tuhan Yesus. 你的心意就是要我们带很多很多的人来到你的面前，来相信你。 Biarlah isi hati kami 我们的心意 juga sesuai dengan isi hati-Mu ya Tuhan. 也符合你的心意。 Engkau tolong kami ya Tuhan. 上帝，求你帮助我们， Sebentar lagi kami akan menerima perjamuan kudus. 等下我们要领受圣餐， Biar kami semua siap untuk menerima perjamuan kudus. 我们准备来领你的圣餐。 Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。